Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Disambung surah Yasin ayat yang ke-69. Kita baca dulu sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم. Nampak tak ada huruf mim kecil ke atas? Ada tak? Itu dipanggil waqaf lazim. Kalau kita baca sampai kat situ berhenti. Jadi kita nak baca macam mana? Fala yahzunka qawluhum. Waqaf macam biasa. Mim maknanya memang kena berhenti kat situ. Kemudian kita sambunglah. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sadaqallahul azim. Nak habis dah surah Yasin minggu depan sekali lagi. Mulai kambing gitu. Ayat yang ke-69. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Dan tidaklah kami mengajarnya Muhammad syair. Dan memang tidak layak baginya. Tidak lain dan tidak bukan melainkan apa yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad ialah zikir dan juga Al-Quran yang dibaca dengan jelas. Liyunzira man kana hayyan, untuk memberi amaran bagi orang-orang yang hidup, yakni hidup hatinya dengan iman,
Mungkin yang saya baca ni tuan-tuan tak sama dengan terjemahan, tapi makna ke situlah. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan benarnya janji ke atas orang-orang yang kafir. Tidakkah mereka melihat bahawa kami telah mencipta bagi mereka dengan apa yang kami buat dengan tangan kami sendiri binatang-binatang ternakan, yang mana mereka memiliki, menguasai binatang-binatang tersebut, dan kami tundukkan. Itu lihat apa situ terjemahan? Jinakkan. Jinakkan ataupun tundukkan. Jadikan binatang itu ikut tuan dia bagi mereka, dan daripada binatang-binatang itu mereka rukubuhum, mereka menunggang, dan daripada binatang itu juga waminha ya'kulun, mereka makan. Walahum fiha manafi'u wa masyarib, dan pada binatang-binatang itu ada manfaat-manfaat lain lagi yang banyak, dan juga minuman daripada susu lah. Afala yashkurun, tidakkah mereka nak bersyukur pada Allah? Tetapi mereka ni tak bersyukur. Wattakhadhu min dunillahi aliha, mereka ambil Tuhan yang lain selain daripada Allah. Allah bagi dah tadi banyak nikmat, tapi mereka ambil Tuhan yang lain selain daripada Allah, dengan harapan mereka dapat pertolongan. Mereka dapat pertolongan. La yastati'una nasrahum, sesungguhnya Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah itu tak mampu pun nak tolong mereka. Bahkan mereka menjadi tentera kepada apa yang mereka sembah. Dan janganlah wahai Muhammad, ungkapan-ungkapan orang tak beriman itu menyebabkan kamu jadi sedih. Jangan sedih dengan ucapan-ucapan mereka yang tak beriman. Sesungguhnya kami sangat mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka yu'linun, mereka jelaskan. Sadaqallahul azim. Ayat malam ini, ayat-ayat di hujung surah Yasin. Setelah kita baca sebelum ini bagaimana keadaan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat surah Yasin ini banyak mengajak kita berfikir. Setelah Nabi Muhammad bawa Islam, bawa ayat Al-Quran, antara propaganda, ni propaganda Abu Jahal, banyak dia tuduh Nabi Muhammad. Antara mereka tuduh Nabi Muhammad ni tuduh apa? Quran yang Muhammad bawa ini adalah syair. Muhammad ni bawa syair. Mereka tuduh. Mereka tuduh gila. Mereka tuduh sihir. Mereka tuduh pemecah belah masyarakat. Ni ada juga antara tuduhan mereka kata yang Muhammad tu baca-baca tu sebenarnya adalah syair. Ni banyak. CNN, BBC, Abu Jahal punya. Reuters, sebut macam mana? Reuters. Tak apalah, tajwid tak betul pun. Reuters. Jadi ni semua dari zaman Nabi dah mereka menuduh propaganda supaya orang tak terima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang samalah juga, propaganda tuduh Islam tenggana, tuduh itu, tuduh ini, tuduh Islam doa kehancuran. Memanglah doa lah kehancuran orang yang khianat pada Islam. Kena doa lah kan. Tuduhan-tuduhan nak tanam ke dalam hati manusia supaya manusia tak berani nak pergi dekat, tak berani nak pergi dengar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Muhammad dia baca tu sebenarnya syair, sebenarnya syair. Sedangkan Nabi Muhammad terkenal sebagai seorang yang ummi. Apa makna ummi? Ummi maknanya buta huruf. Buta huruf, tak erti membaca, tak erti menulis. Dan juga Nabi Muhammad ini seorang yang tak pandai bersyair. Dia tak pandai bersyair. Pernah Rasulullah cuba bersyair, tak menjadi. Tak menjadi. Cuba dah bersyair tapi tak menjadi. Tak jadi. Tapi ada kadang-kadang ungkapan Rasulullah bunyi macam syair, tapi sebenarnya bukan Rasulullah tu bersyair.
Ucapan tu bunyi macam syair. Contoh masa perang Ahzab, Rasulullah kata, ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Bunyi macam syair, tapi kebetulan kena. Dan itu walaupun seseorang, kalau dia boleh ucapan-ucapan dia bunyi macam syair, tak boleh kita tak boleh nak kata orang itu adalah penyair. Contoh, seorang tu dia pandai bernasyid. Macam saya, suara saya merdu. Saya pun nasyid bila Israel, saya tak pandai bernasyid. Ustaz Aslim contoh, Ustaz Bollywood gitu. Power tu. Kalau dia nasyid semua lagu boleh. Dia pandai. Tapi adakah kita panggil dia untuk menyanyi? Kita panggil dia menyanyi tak? Kita tak panggil dia menyanyi. Dia dalam ceramah dia pandai nak nasyid. Adakah kita panggil tu penasyid? Tak. Kita panggil dia ustaz. Maknanya sebab cuma ada dah kadang-kadang dia boleh tu sikit. Dan Rasulullah sendiri, Rasulullah memang tak pandai bersyair. Pernah cuba Nabi cuba baca syair tapi tak menjadi. Cuma kadang-kadang ada kalanya ungkapan baginda tu cantik, bunyi macam syair, tapi Nabi memang tidak bersyair. Ini automatically nak menafikan Quran yang Rasulullah baca ini adalah satu syair. Tapi mereka tetap tuduh Nabi Muhammad. Jahat tak jahat? Orang kafir Mekah ni, mereka dengar Quran, mereka sendiri mengakui Quran ni bukan syair, tapi mereka tuduh juga Nabi Muhammad bersyair. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni nak jawab, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak ajar Muhammad syair, kami tak turunkan syair pada Muhammad. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Tidak lain dan tidak bukan ialah zikir dan juga Quran. Zikir ini di hati yang ingat pada Allah. Quran ini yang dibaca. Allah Ta'ala jelaskan, kami tak turunkan Quran. Wa ma yanbaghilah, dan Muhammad ini adalah Rasul, tak layak dia untuk bersyair-syair. Syair-syair ni orang penyair. Nabi Muhammad ni tidak. Dalam satu musim haji, bila orang semakin ramai memeluk Islam, dia zaman Mekah ni, zaman jahiliah Mekah, orang buat haji jahiliah, haji yang mereka warisi dari zaman Nabi Ibrahim. Mereka pergi tawaf, cuma mereka ubah situ, ubah sini, ubah situ, ubah sini. Lalu mereka lagi pergi tawaf, pergi sa'i. Cuma masalah ubah-ubah ni sampai peringkat tawaf pun dalam keadaan telanjang. Orang lelaki tawaf siang, orang perempuan tawaf malam. Dengan alasan dia kata baju ni kita pakai, kita bergaduh. Baju ni kita pukul orang, kita bercakap menipu. Jadi bila kita nak tawaf, kita tak payah pakai baju lah. Selamat datang sahabat kita. InsyaAllah. Tak apa, tak payah tengok dia, biar dia buat kerja dia. Tengok ni comel. Biar dia buat kerja dia. Sahabat-sahabat kita semua. Masya Allah. Dari Shah Alam datang. Jadi zaman jahiliah, orang Arab jahiliah, mereka datang buat haji di Mekah. Itu yang kita baca cerita Abraha. Kan? Abraha yang buat tempat ibadat di Yaman sebab apa? Sebab nak menyaingi, sebab nak cabar Kaabah. Jadi mereka pun buat tempat ibadat di Yaman supaya orang datang ke Yaman tak pergi ke Kaabah. Orang pergi ke Kaabah tu orang buat apa? Buat haji lah. Tapi haji zaman jahiliah. Haji zaman jahiliah ni sehingga peringkat mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Orang lelaki tawaf siang, orang perempuan tawaf malam. Sebab pakaian ni kita buat dosa dia. Jadi kita nak tawaf, nak menghadap Allah, kena bersih. Lalu tawaf telanjang. Tuan-tuan tak payah bayang lah. Cuma nak bagi tahu teruknya dia orang. Jadi setiap tahun datang buat haji. Setiap tahun datang buat haji. Satu musim haji. Setiap kali musim haji, Rasulullah akan pergi jumpa. Orang datang dari mana, Rasulullah pergi jumpa, cerita Islam. Jumpa cerita Islam. Jumpa cerita Islam. Jadi bila orang semakin ramai dengan Islam,
hampir dah musim haji yang berikutnya, Abu Jahal buat mesyuarat. Abu Jahal kata, tak boleh jadi dah Muhammad ni. Orang datang ke Mekah, dia cerita Islam dia, kita kena buat sesuatu. Jadi mesyuarat, pendek ceritanya, mereka bersetuju untuk meletakkan wakil di setiap pintu masuk Mekah. Maknanya, dia datang dari Yaman, dia datang dari selatan, Abu Jahal akan letak wakil di kat sini. Setiap orang yang masuk, wakilnya akan bagi tahu, ni kat Mekah ni ada seorang nama dia Muhammad. Jangan pergi dengar dia cakap sihir. Pintu masuk dari sini, pintu masuk dari sini, pintu masuk dari utara, selatan, timur, barat, semua ada wakil yang memburukkan nama Muhammad. Jangan pergi dengar sihir, itu tipu saja. Ni propaganda zaman. Propaganda Abu Jahal ni. Jadi duduk di pintu masuk dekat tempat cok pasport tu. Tak ada cok lagi pasport masa tu. Di tempat border masuk, ada wakil. Setiap orang yang masuk dengar, oh Muhammad, jangan pergi dengar. Jadi orang takut. Antara yang sangat-sangat terkesan dengan propaganda ini, seorang anak muda. Seorang anak muda yang datang dari negara Yaman. Nama dia Tufail. Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Dia dari kabilah Ad-Daws, dari negara Yaman. Tufail ni anak orang kaya, orang muda yang pandai sastra. Dia memang pakar sastra. Dia anak orang kaya, pandai sastra. Bila dia datang nak pergi buat haji, dia masuk sempadan Mekah, ada orang bagi tahu, jangan pergi dengar ada nama Muhammad ni, bahaya, dia cakap nanti dia sihir. Dengar dia pun sihir. Tufail ni kerana terpengaruh dengan propaganda memburukkan Muhammad, letak kapas. Ambil kapas letak dalam telinga. Sebab apa? Takutnya terserempak dengan Muhammad, takut dengar. Dia pun pergi tawaf, pergi dekat Kaabah. Kebetulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berhampiran Kaabah sedang baca Quran. Dia pun nampaklah Muhammad, dan dia ni terdetik dalam hati dia. Wahai Tufail, dia kata kat diri dia sendiri, ni Tufail, kau ni orang cerdik, kau ni orang pandai sastra, orang cerdik. Apa salahnya kau pergi dengar sendiri Muhammad baca apa? Apa yang Muhammad ajar? Kalau yang dia bawa itu betul, kebaikan, sebagai orang cerdik, perkara yang betul, ikut tak? Ikut lah. Dan kalau yang Muhammad bawa itu perkara yang tak betul, syair, loya buruk, kamu sebagai orang cerdik boleh decide, oh ni tak betul, ni mengarut, apa cerdik? Ya, kita kalau kita baca cerdik, orang bercakap, ustaz mengajar mengarut. Sekali mengajar orang tak dengar lah. Ya, kita boleh betulkan dia mengarut je ni. Orang cerdik macam tu, dia dengar dulu. Kalau yang tak betul, dia tolak. Yang betul, ikutlah sebab bermanfaat. Yang masalah zaman kita datang dengar pun tak nak. Ya, orang cerdik sifatnya dengar dulu, kemudian decide, fikir. Betul, ikut. Tak betul, tolak. Ini kaedah. Lalu Tufail dia terfikir macam tu. Patutnya kamu dengar dulu. Elok, ikut, tak elok, tolak. Kamu orang cerdik. Lalu dia pun tanggalkan kapas di telinga dia. Dia pergi dengar, wahai Muhammad, aku dengar begitu begini. Aku nak dengar, cuba kamu baca ayat-ayat yang sedang kamu baca. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa ayat Quran. Tufail kata, ini bukan bahasa yang direka oleh manusia. Ini bukan syair. Ini bukan jampi selampah. Orang cerdik, dia tahu. Orang cerdik, dia tahu. Ini bukan bahasa biasa. Ini bukan syair. Ini bukan jampi selampah. Ini tidak mampu dibuat oleh manusia. Terus dia mengucap masuk Islam. Macam inilah tuan-tuan. Ada seorang arkitek. Arkitek ni, dia dah 20 tahun kerja. Arkitek yang buat pelan bangunan tu 20 tahun dah, profesional punya arkitek. Dah 20 tahun dia buat pelan. Tiba-tiba ada orang bawa pelan, tunjuk kat dia. Dia tengok pelan ni, dia tahu dah pelan ni elok ke tak elok, sebab dia pakar. Dia tengok pelan, oh dia kata ni bagus, ni komplit. Orang yang buat pelan ni adalah orang yang pandai juga. Sebab apa dia boleh kata gitu? Sebab dia pun mahir. Ataupun dia tengok buat pelan, dia tengok, ni pelan ni baru grad universiti buat ni, PTPTN tak habis bayar lagi kan.
Sebab dia ni pakar. Dia pakar, dia boleh menilai. Tufail bin Amru, seorang pakar sastra, bila dia dengar Al-Quran, dia kata ini bukan syair, ini tak mampu dibuat oleh manusia, ini Tuhan. Terus dia mengucap masuk Islam. Tufail bin Amru. Lalu dia balik ke kabilah dia, kabilah Ad-Daus. Dia dakwah kaum dia, dah panjang cerita. Antara orang yang masuk Islam di tangan dia ialah Abu Hurairah. Abu Hurairah tu datang dari negara Yaman, dari kabilah dia ni lah masuk Islam. Nak ceritanya, orang Arab sendiri yang mahir sastra mengakui bahawa Quran ini bukan syair. Orang Arab mahir buat syair, tuan-tuan. Dia boleh buat syair dibawa perempuan cantik. Dia tengok orang perempuan cantik, dia boleh buat syair spontan dengan bahasa yang sangat indah. Kakinya begini, matanya begini, hidungnya ini, pipinya begini. Dia boleh buat syair puji perempuan. Dibawa arak yang mahal, dia boleh buat syair puja arak tu. Hebat sastra. Tapi bila mereka mendengar ayat Quran, mereka sendiri mengakui ini bahasa yang tak mampu untuk dibuat oleh manusia. Tetapi tuduh juga Nabi Muhammad ini syair. Dia tuduh juga. Zaman sekarang dia tak mahu. Dia tahu dah Islam ni betul, tuduh juga Islam tak betul. Dia tahu juga ulama nasihat ni perkara kebenaran, tapi dia tuduh juga tak betul. Dia tahu dah, tapi hati yang terlalu tertutup. Ini kerana Allah punya wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tak ajar mereka Quran. Kami tak turunkan syair. Yang kami beri in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Tidak lain dan tidak bukan melainkan Quran, zikir yang sangat jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesimpulan ayat yang kita baca awal-awal itu. Tanzilal Azizir Rahim. Lepas tu litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Sesungguhnya Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Al-Aziz, Al-Alim, litunzira untuk kamu beri peringatan. Ayat ni dia simpul balik kat ujung surah Yasin ni, simpul balik. Bukan syair Quran ni. Quran ini adalah zikir. Bila kita membaca Al-Quran, kita jadi ingat, jadi dekat dengan Allah. Tuan-tuan, zikir yang paling afdal ialah ayat Quran ni. Zikir yang paling afdal ialah ayat Quran. Nombor dua ialah zikir yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia punya ranking. Ada orang dia nak zikir, dia nak zikir-zikir yang dia rasa dia susun sendiri. Quran tak baca. Zikir yang Nabi Muhammad ajar, dia tak semangat nak buat. Ya. Tidak dinafikan. Ada juga zikir-zikir yang disusun oleh ulama-ulama, oleh orang-orang soleh yang datang selepas para sahabat, at-tabi'in, salafus soleh, menyusun zikir-zikir. Cantik zikir-zikir ni, silakan. Tetapi jangan sampai kita duk amal zikir-zikir yang ulama buat, Quran kita tak baca. Zikir yang Nabi ajar kita tak baca. Kita bersungguh, aku ada amal zikir ni. Aku dapat sanad, aku dapat ijazah. Aku dapat ijazah amal zikir ni. Quran tak baca. Aku dapat ijazah amal zikir ni dari Tok Syekh ni, Tok Syekh ni. Ijazah itu bagus. Zikir itu bagus. Tapi bila kita silap faham, kita duk rasa bangga dengan ijazah, dengan sanad ini zikir ni, Quran tak baca. Zikir-zikir yang Nabi ajar tak baca. Itu masalah. Yang dalam maksurah itu Hasan Al-Banna susun zikir-zikir yang memang daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kita cuba amalkan sikit-sikit setakat yang kita mampu. Apa tujuan Quran ini? In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Apa tujuannya? Sekali lagi Allah Taala sebut kesimpulan liyunzira man kana hayyan, untuk memberi liyunzir. Disebut apa tu? Memberi peringatan. Inzar ni memberi amaran. Apa? Attention please. Itu attention. Inzar, memberi amaran. Maknanya Quran, Islam bukan untuk mengajar saja. Orang yang nak tafsir Quran bukan sekadar mengajar tafsir. Mengajar Islam. Islam bukan datang sekadar untuk mengajar,
tetapi untuk memberi peringatan. Dan yang akan ambil peringatan ini orang yang hanya hati-hatinya hidup. Ada dua tafsiran. Memberi peringatan kepada man kana hayyan. Yang pertama peringatan kepada orang hidup. Dengan maksud ialah memberi amaran kepada orang hidup, bukan untuk orang mati. Ada orang begitu semangat, mati sibuk nak baca Quran, hidup tak baca Quran. Ada juga macam tu. Siap allocate duit lagi. Mak tak sihat ni duit 2,000 ni, mak mati nanti upah orang baca Quran ya. Lah, masa mak hidup tak baca Quran. Kita simpan duit untuk orang baca bila kita mati. Masa hidup tak baca Quran. Tak nak belajar Quran. Kena belajar Quran. Yang tak boleh baca, kita belajar. Dah Ustaz, saya segan lah Ustaz nak belajar. Bahkan saya baru nak mula. Anak saya dah baca surah Baqarah. Saya ni baru Iqra 4. Macam mana? Kan? Belajar tuan-tuan, belajar. Ini liyunzira man kana hayyan. Quran ni untuk orang hidup. Jangan tunggu kita mati baru sibuk nak pasang Quran, nak upah orang baca Quran. Untuk orang hidup. Satu makna. Satu lagi liyunzira man kana hayyan ialah orang hidup dengan makna hidup hati. Hidup hati. Dia akan memberi amaran. Orang yang hatinya tak hidup dengan iman, dia tak terasa apa dengan Quran. Dia baca Quran, dia baca tafsir Quran, dia tidak terasa apa-apa. Sebab apa? Hatinya mati. Na'udzubillah. Hatinya mati. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan Quran tadi juga untuk menyatakan benarnya janji Allah untuk beri azab kepada orang-orang yang kafir. Jadi bila bagi tahu beri amaran dan peringatan kepada yang hidup, yang hatinya hidup, dia ni beriman, hatinya hidup. Seolah-olah orang kafir ini hatinya mati. Dia panggil muqabalah dalam ilmu balaghah. Allah Ta'ala bagi sifat golongan yang terima Quran, seolah-olah mereka ni hidup hati mereka. Sebab tu kita baca tadi doa tadi. Perasan tak? Wa ahyiha bima'rifatik. Ada tak doa dalam surah tadi? Wa ahyiha bima'rifatik. Ya Allah, hidup suburkanlah hati-hati ini dengan apa? Dengan ma'rifah. Tadi kita baca doa kan? Wa ahyiha bima'rifatik. Ya Allah, hidup suburkanlah hati ini dengan ma'rifah, dengan kenal Allah. Wa amitha, dan matikanlah pemilik hati ini ala syahadati fi sabilik, di atas jalan perjuangan agama. Kita minta supaya Allah Ta'ala hidup suburkan hati kita. Hidupkan hati kita ini dengan zikir, dengan membaca Al-Quran. Tak mampu nak baca banyak pun bacalah surah-surah yang apa ni, yang setakat kita mampu. Nabi pernah duduk dengan sahabat. Nabi kata, mampu tak di kalangan kamu amal baca setiap malam baca 1/3 Quran? Sahabat kata, Rasulullah, 1/3 setiap malam banyak sangat tu. Kalau 1/3 setiap malam, macam mana kami nak buat? Lalu Rasulullah bagi tahu surah Qul huwallahu ahad, pahalanya seumpama 1/3 Quran. Dan Ustaz, macam mana Ustaz 1/3? 1/3 baca Qul huwallahu saja. Nak sebut senang, nak buat tu payah. Nak baca surah Qul huwallahu senang susah. Nak baca Qul huwallahu senang susah. Berapa jam sekali baca surah ni? Nak amal malam ni boleh? Boleh amal. Tapi nak buat malam besok, malam lusa, nak istiqamah. Hati-hati kita ini hidup dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca surah, membaca Al-Quran, ataupun zikir-zikir yang lain lagi lah. Banyak lagi zikir-zikir. Antara zikir yang hebat apabila ditanya Nabi Musa, yang kisah dengan Nabi Musa, bila orang tanya Nabi Musa zikir apa yang paling Nabi Musa bertanya Allah Subhanahu Wa Taala, apa zikir yang paling baik? Zikir yang paling baik ialah la ilaha illallah. Musa kata tak ada ke yang lain? Itulah yang paling hebat. Antara zikir yang paling hebat, la ilaha illallah. Susah ke nak sebut la ilaha illallah? Sambil-sambil jalan jam tu. Ada orang dia lebih suka bernasyid. Suara tak sedap pun duduk nasyid. Nasyid
Nyanyi, tak ikut nyanyi. Kalau lah dalam mandu tu kita ikut dengan zikir, alhamdulillah sekarang ni banyak CD-CD keluar. Apa yang baru tu? Zikir siapa tu? Terapi zikir tu. Terapi zikir ni Hafiz Hamidul tu kan? Bagus tu. Bagus. Saya ni bukanlah jual CD, saya tak jual CD, tapi benda yang baik kita promosi kan? Bagus. Kita duduk, anak-anak boleh ikut. Kita tak pandai nak buat gitu. Kita pandai astagfirullah, tak pandai nak buat lagu-lagu, tapi duduk dalam kereta tu ikutlah. Anak-anak berkata tak sedap suara api. Tapi tak apalah, kawan-kawan, kita menghayati zikir-zikir itu terapi kita sebenarnya. Dan apa zikir itu dibuat, diambil daripada yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pastinya Rasulullah bukanlah seorang penyair. Apa yang dibaca itu adalah wahyu dan zikir daripada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di sini. Pernah sekali ruya anna al-ma'mun qala li Abi Ali al-Munqari. Satu hari seorang khalifah yang nama dia Ma'mun. Khalifah Ma'mun ni cakap pada seorang yang nama dia Abi Ali al-Munqari. Balaghani annaka ummi wa annaka la tuqimu asy-syi'r wa annaka talhan. Khalifah dia bercakap dengan seorang yang bernama Abu Ali al-Munqari ni. Khalifah cakap, aku dengar khabar kamu ni buta huruf, tak pandai syair, dan kamu cakap Arab tak betul, grammar. Talhan ni cakap Arab tak betul, ataupun dengan maksud lain baca Quran salah. Dua makna. Tiga perkara. Aku dengar tentang kamu ni tiga perkara. Kamu ni buta huruf, kamu ni tak pandai bersyair, kamu ni bercakap Arab salah bahasa Arab. Lalu kawan tu jawab pada khalifah, wahai tuan khalifah, tentang saya bercakap Arab yang kadang-kadang tersilap tu memang kadang-kadang saya tersilap cakap. Tapi tentang buta huruf, saya buta huruf, Rasulullah pun buta huruf. Saya tak pandai bersyair, Rasulullah pun tak pandai bersyair. Khalifah kata, aku selama ni tahu tiga je kebodohan kamu, sekarang ni aku tahu yang keempat dah. Dengan dia menjawab tu, Khalifah kata, tak betul kepahaman kamu tu. Ada Rasul yang buta huruf dan tidak pandai bersyair, itu sebenarnya satu khususiat. Itu sebenarnya adalah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab kalau tak pandai syair, kira memang rendahlah di kalangan masyarakat. Kalau tak pandai membaca menulis, memang begitu juga. Nabi Muhammad itu khususiat. Kita kata Nabi buta huruf, tak pandai membaca, tak pandai menulis, itu kehebatan khusus untuk Nabi saja. Sebab apa? Bila tak reti baca, tak reti menulis. Orang nak tuduh Muhammad ni baca kitab lain, buat Quran, macam mana nak baca kitab lain, dia tak pandai baca? Automatik terjawab. Kalau orang kata Muhammad ni reka Quran ni tulis sendiri, nak tulis pun tak ada. Jadi buta huruf untuk Nabi Muhammad kelebihan. Jangan pula kita tahun ni tak payah hantarlah anak sekolah, biar buta huruf lah macam Nabi. Nak ikut Nabi. Itu kepahaman yang salah. Sebab tu Khalifah kata, aku tahu hari ni kebodohan kamu yang keempat pada orang tu. Lama ni aku tahu kamu tiga ni yang bodoh. Jadi itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya syair, tetapi wahyu daripada Allah yang memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya dan yang memberi berita bahawa benarnya janji Allah untuk azab orang-orang yang ingkar. Ini khulasah Quran sebenarnya di hujung-hujung surah Yasin ni. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tengok. Awalam yarau. Banyak dah kita jumpa kan? Awalam yarau afala ya'qilun. Dalam surah Yasin ini banyak dia mengajar manusia supaya memerhati. Tidakkah kamu melihat dengan makna observe, melihat dengan makna memerhati, meneliti. Kalau sebelum ni cerita langit, matahari bergerak, orbit, cerita tentang banyak dah perkara, yang ni ada seterusnya. Tidakkah kamu melihat bahawa kami telah menciptakan, tidakkah mereka melihat bahawa kami telah ciptakan bagi mereka daripada yang kami cipta dari tangan-tangan kami sendiri binatang-binatang ternakan.
Sekarang Allah suruh fikir tentang binatang ternakan. Cara Quran ajak kita berfikir dengan perkara-perkara yang dekat dengan kita. Mungkin kalau kita baca surah ni, ustaz, ayatnya suruh tengok binatang ternakan. Saya tak ada ternak kambing, saya tak ada ternak ayam, saya nak tengok apa? Tapi ada orang yang menternak anak, ada kan? Ada tak orang yang menternak anak? Ada? Ada dia menternak anak. Yang menternak lembu, bila lembu tu besar, boleh jual daging, sembelih boleh jual daging, dapat duit. Yang penting lembu tu gemuk, boleh jual, dapat daging. Itu menternak lembu. Yang menternak anak ni, yang penting anak dia sampai masa boleh bagi duit kat dia. Semayang tak ke, aurat tak betul ke, tak boleh. Yang penting dapat bagi duit setiap bulan. Itu dia panggil menternak anak. Yang penting sampai masa dapat duit. Sama lah dengan lembu. Orang menternak lembu sampai masa dapat duit. Jadi kita, minta maaf saya sebut, kita para ayah, para ibu, anak-anak ni bukan untuk kita ternak dia. Kita fikir, oh besar nanti kerja besar, masuk universiti, dapat gaji, bagi duit. Sama menternak aja. Anak-anak ini adalah pelaburan kita. Ini amanah dari Allah. Ini yang akan tolong doa untuk kita nanti kita mati. Kita duduk dalam kubur, mereka lah yang akan menyejukkan kubur kita. Itu untuk anak-anak. Itu orang yang mendidik anak. Kalau yang fikir besar nanti, saya pencen nanti, tak kerja nanti, harap dia lah kerja bagi duit bulan-bulan. Menternak anak. Tapi tak boleh ke ustaz, anak bagi duit? Boleh. Anak bagi duit tak salah. Tapi kita ni dalam kepala, anak ni untuk apa? Kalau untuk dapat duit, menternak. Kalau untuk dapat doa mereka, bacaan Quran mereka, kita dapat pahala dalam kubur sana, itu mendidik anak. Jadi Allah Ta'ala ajak manusia fikir tentang binatang-binatang ternakan. Fahum laha malikun. Mereka memiliki. Orang Arab dulu mereka memiliki binatang ternak. Antaranya unta, lembu, keldai. Keldai adalah binatang ternak yang paling buruk suara dan paling bodoh. Orang Arab kalau nak cerita bodoh, mereka akan sebut bodoh macam keldai, ataupun suara yang buruk macam keldai, macam suara keldai. Pernah dengar suara keldai? Wak pernah dengar suara keldai? Kat rumah tak ada keldai? Tak ada. Ada kucingnya. Jiran sebelah rumah ni ada kucing. Dia keldai ni suara dia mirip-mirip dengan macam angsa. Tapi buruk lagi, nak cerita macam mana. Dan bunyi dia tengah-tengah malam. Ada tengah malam bunyi lah. Bunyi buruk lah suara. Nak dengar sekali? Nak dengar, tengok dalam Akademi Fantasia. Banyak lah. Tak pun vokal. Ada pula sama, bukan sekadar rupa. Jadi sebab bila Luqman pesan pada anak dia, jaga suara, jangan melampau, jangan duk berteriak, melalak-lalak. Luqman pesan pada anak, jangan duk melalak suara itu, sebab suara yang paling buruk seumpama suara keldai. Sebab tu dia sebut tadi, yang melalak-lalak tu keldai tu. Jadi Allah Ta'ala, awalam yara, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu observe ya? Sebab bila binatang ternakan ni yang dekat dengan kita dah, yang dekat dengan orang-orang Arab itu sendiri. Ada unta, ada lembu, ada kambing. Wazallalnaha lahum. Dan kami zallalna, kami jinakkan binatang-binatang ini, kami tundukkan binatang-binatang ini kepada manusia. Bila nak naik unta, anak-anak yang kecil naik kenderaan, naik binatang-binatang ini ikut. Yang naik binatang, sebab dulu orang naik binatang lah, kita sekarang naik motor, naik kereta jadi kenderaan kita, mereka binatang. Macam mana binatang-binatang ini, ada juga yang liar, tetapi yang dipelihara ada yang boleh mengikut, yang boleh buat kerja. Boleh buat kerja untuk mereka. Kenapa kamu tak berfikir ada binatang yang dilatih bersama tuan mereka, ikut je buat kerja. Jadi ada cara dia, mun
lalu nak bawa unta ni nak turn right, dia sebut mun min ini kenderaan je lah. Kalau kita naik kereta kena pusing steering lah. Jangan pula nak pusing kanan kita duduk mun tu. Alhamdulillah lah, zaman belajar dulu waktu cuti universiti, saya ikut kawan-kawan ni pergi balik kampung Arab. Kita duduk kawan dengan Arab, pergi masuk kebun rumah dia, masuk ladang, tengok yang pelihara ni. Alhamdulillah, orang Arab. Bila kita tengok suasana itu, kita cuba faham ayat-ayat Quran yang kita belajar ni. Itu suasana masih ada lagi bila pergi ke kawasan-kawasan pedalaman, masih ada lagi. Kalau kat Yaman tu masih banyak lagi. Antara yang ada sangat dalam sejarah, baca zaman sejarah Rasulullah, yang orang ada kisah orang kencing dalam masjid. Ada kisah Badui yang kencing dalam masjid Nabi tu kan. Orang itu nama dia Zulhuwaisirah, asalnya dari negara Yaman. Saya pergi belajar kat negara Yaman, kat negara orang buat kencing. Kat stesen bah dia memang bawa hancing. Kencing waktu tu, dia kencing kat tayar-tayar bah. Tu suka dia. Kalau pergi mana yang ada lagi budaya, dia selak jubah dia buang dia. Tu suka dia. Patutlah zaman Nabi dulu masuk kencing kat rumah Nabi, zaman sekarang masih ada lagi. Kalau tuan-tuan nak pergi test air kencing ni, boleh pergi ke Yaman. Ada lagi perangai-perangai tu. Ada lagi. Kita naik bas, lalu highway Padang Pasir, 2 jam duduk kat Padang Pasir. Dia pergi bagi tahu driver nak berhenti. Padang Pasir mana ada R&R? Bas tu dia kencing gitu ya tepi. Ya, ada lagi budaya-budaya yang kalau kita baca Quran, kita mengaji tafsir, tengok suasana tu, subhanallah. Ada yang membantu kita untuk tambah faham lagi. Bagai contoh ayat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Oh, itu hebat ayat tu. Tidakkah kamu melihat unta, bagaimanakah unta diciptakan? Allah. Dan Ustaz, macam mana? Unta memang orang yang memerhati akan melihat kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila memerhati unta, bagaimana dia ni digelar sebagai ferry Padang Pasir. Dia boleh berjalan di Padang Pasir. Dia punya tapak kaki dia tu jenis macam amfibia. Dia bukan keras macam kaki kuda. Kaki unta bila dia pijak, dia boleh ada absorber. dia untuk menyesuaikan dengan pasir. Hidung dia tinggi untuk hidung dia boleh mengesan bau air ataupun oasis, sumber-sumber air, ada pokok-pokok berhijau. Dari jauh berapa kilometer dia dah boleh detect dah kelebihan hidung dia. Kelebihan dia punya bonggo tu untuk menyimpan air, menyimpan makanan, untuk jalan dalam jarak yang sangat jauh. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Tidakkah kamu melihat unta bagaimana dicipta? Banyak ayat Quran mengajak manusia supaya melihat dan memerhati. Kita hari ni pun kalau boleh kita perhatilah. Kita cuba ada perangai macam tu. Tengok. Kita tengok apa ya? Sekarang musim hujan. Tengok hujan duduk kat rumah ataupun jalan jam tu tengok. Maksudnya biar ada jiwa yang memerhati dan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang pergi bercuti, pergi ke pantai, pergi ke air terjun, melihat ini ciptaan Allah. Biar ada perkara sedemikian. Dalam surah Yasin mana? Awalan yang zuru, afala ta'qilun. Ajak kita berfikir, melihat, berfikir. Tapi ada juga orang salah guna. Dia tengok orang perempuan cantik, seksi. Ya Allah, saya melihat kehebatan ciptaan Allah. Oh, itu salah guna lah pula. Pandangan pertama rezeki Ustaz, setengah jam yang pertama. Itu salah guna melihat kebesaran Allah, ciptaan Allah. Itu salah gunalah. Dengan maksud di sini kita melihat makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita ini. Anak-anak kecil, saya tertarik anak-anak yang belajar di pasti pengajian, guru pasti, alhamdulillah. Anak-anak yang belajar di pasti
Mereka ingat doa, mereka diajar siapa cipta matahari? Allah. Bulan? Allah. Siapa cipta burung? Allah. Siapa cipta pokok? Allah. Latih sedemikian. Dia adik anak-anak kita yang belajar di pasdi. Alhamdulillah. Dah buka dah pendaftaran. Latih perkara ini, biasakan anak-anak supaya melihat, supaya faham ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun. Daripada binatang ternakan tadi ada yang ditunggang. Unta ditunggang, keldai ditunggang, kuda ditunggang, ada yang ditunggang. Wa minha ya'kulun, dan ada daripada binatang tadi dimakan. Makan daging kambing, makan daging lembu, makan daging unta. Ada yang pernah makan daging unta? Tengok unta pun tak pernah, Ustaz. Ada mazhab yang menyebut bahawa makan daging unta ni batal sembahyang. Mazhab Syafi'i kita taklah. Ada mazhab yang kata makan daging unta. Belajar saja tak faham. Bila duduk di negara Arab ni, adalah sekali tu hari raya haji kita sembelih unta kat kedutaan. Lepas tu seronok lah nak try makan daging unta. Rupanya bila makan daging unta, malam tu masing-masing berperang. Kentut. Dum, lebung, bung, 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 bung. Dia buang angin rupanya. Oh, baru faham patut pun ada mazhab kata kalau makan daging unta batal wudu. Memang tak percaya teranglah, nescaya berperanglah malam-malam. Macam kat Palestin dah ada. Jadi gitu. Dan yang hebat lagi, unta ni minha ya'kulu, antara yang hebat lagi, jangan terkejut. Air kencing unta adalah satu obat yang sangat mujarab. Air kencing unta. Ini disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Cerita tentang orang yang jatuh sakit, yang demam teruk, yang baru sampai di Madinah. Orang luar sampai ke Madinah demam teruk, Nabi suruh pergi ke dekat sahabat yang pelihara unta, Nabi suruh minum antaranya daripada air kencing unta. Cuma kumpulan yang demam teruk ni dia pergi, dia minum susu, dia sihat, dia bunuh sahabat, dia rampas unta. Orang jahat tu. Dan Nabi tangkap dia orang ni, Nabi bunuh balik orang. Tengok Islam tegas. Ya, Islam tegas, zikir-zikir juga, maaf-maaf juga, tapi apa yang dia orang buat ni, bunuh sahabat, Nabi bunuh balik orang. Nak ceritanya air kecil unta ini dia ada boleh untuk buat perawatan. Ada tuan-tuan yang pergi ke Mekah, kan nak pergi ke Hudaibiyah je. Hudaibiyah tu ada tempat unta kan. Kita pergi minum susu unta. Badui yang jaga unta tu pagi-pagi dia orang akan tadah kecil tu, dia orang akan simpan sampai sekarang. Dia orang akan simpan untuk kegunaan dia orang. Susu mereka jual, mereka bagi. Kita kalau kita dengar air kecil tu kita rasa macam pelik kan, tapi ini diberitahu oleh Rasulullah SAW. Jangan pula balik lepas ni pergi minum air kecil lembu. Jangan kita kias. Ini tak boleh nak kias. Balik-balik tunggu lembu kencing kan. Orang kata haji buat apa tu je, tunggu lembu kecil, tak kencing lagi. Jangan kias. Ini hanya berkait dengan kecil unta yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sanggup minum? Sanggup minum? Dia kena kata gini, tak sanggup minum tapi saya percaya. Dia kena kata gitu ya. Kita mungkin tak sanggup nak minum, tapi dah Nabi bagi tahu saya percaya. Itu kaedah kan. Saya rasa tak sanggup nak minum, tapi boleh minum. Dan Nabi kata boleh lah. Gitu. Macam orang kata, abang tak boleh, abang tak layak nak kahwin dua. Saya terima syariat Islam mengatakan, tapi abang tu tak layak. Gitu kaedah kan. Susu air kecil unta saya tak boleh minum, tapi saya percaya. Itulah maksudnya. Sebab ini diberitahu oleh Rasulullah SAW. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Dan pada binatang ternakan tadi ada banyak lagi manfaat-manfaat lain. Manafi'. Apa lagi manfaat binatang ternakan? Kulitnya
boleh digunakan, bulunya boleh digunakan, tanduknya boleh digunakan, lemaknya boleh digunakan, selain daripada daging dia tadi. Selain daripada kamu tunggang, selain daripada kamu makan daging, ada manfaat-manfaat lain juga. Wa min wa masyarib, dan juga ada sumber minuman. Perah susu-susu dia. Susu sangat baik. Susu binatang yang fresh ini sangat baik daripada susu kambing ataupun susu unta. Susu unta sangat baiklah. Cuma orang kita mungkin kalau di Malaysia ni susu kambing lah kot. Orang minum susu kambing. Ini antara minuman yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ustaz, orang buat bentuk powder tu macam mana sekarang? Yang letak dalam sachet dia kan, letak dalam pack-pack tu, yang boleh, tak ada masalah. Itu teknologi untuk memudahkan. Tak ada masalah. Nak minum yang powder tu pun boleh, yang fresh pun boleh. Tapi kalau yang boleh yang fresh lebih baik. Utamanya orang kata susu kambing ni baik untuk mengelakkan kuning kalau ibu-ibu mengandung. Tak ada masalah lah. Bukan kuning pada ibu tu, kuning pada baby yang lahir lah. Afala yashkurun. Ni poin paling penting. Ini poin yang paling penting untuk cerita tentang supaya melihat binatang ternak boleh makan, boleh tunggang, boleh minum, boleh ambil kulit, boleh ambil bulu, boleh ambil lemak. Yang paling pentingnya apa dia? Afala yashkurun. Takkah mereka itu bersyukur? Okey. Sekarang ayat ni sebut binatang ternak. Kita hari ni bila kita baca ayat ni macam mana? Kita kiaskanlah juga dengan banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Yang ada motor, yang ada kereta, yang ada rezeki, ada makan minum. Tiap-tiap hari boleh makan, tak pernah kebuluh lagi. Tengok orang berjalan kaki, kita ada motor. Tengok orang hujan basah, kita ada kereta. Afala yashkurun. Tidakkah mereka itu bersyukur? Syukur ni nak buat macam mana tuan-tuan? Nak jadi orang yang benar-benar bersyukur, dia kena ada 3 perkara. Nak jadi orang yang benar-benar bersyukur, kena ada 3. Yang pertama, dari lubuk hati. Ini nikmat dari Allah. Kereta aku beli ni, motor aku naik ni, kerja aku kerja ni, makanan rezeki aku bawa balik untuk anak isteri ni, kena dari dalam hati kita. Ini dari Allah. Kemudian kena sebut di mulut, alhamdulillah. Kena sebut ini dari Allah, kena sebut. Kemudian yang ketiga, guna nikmat itu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya. Untuk guna nikmat Allah yang Allah Taala beri tadi, kita dalam hati ini dari Allah, mulut kita sebut ini alhamdulillah, ini Allah bagi. Yang ketiga, guna nikmat tersebut. Dan jangan lupa, afala yashkurun. Allah Taala janji. Allah janji apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku pasti akan tambah. Kalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala sebut la azidannakum, I will surely, aku sungguh-sungguh akan tambah. Allah janji sebut la azidannakum, lam taukid, nun taukid, ada 2 confirmation. Kalau kamu bersyukur, aku sungguh-sungguh akan tambah. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Saya baru ni ada kan, baru ni ada interview wartawan dari Britain, Laura yang masuk Islam. Cerita dia masuk Islam, dia terperangkap di Palestin pada bulan Ramadan. Terperangkap, terlepas kenderaan dia tak boleh nak keluar di Gaza pada bulan Ramadan. Dia wartawan orang putih, perempuan. Bila dia tengok orang Islam berpuasa, kata wartawan ni, dia kebetulan dia singgah di sebuah rumah yang sangat-sangat miskin. Rumah tu yang sangat teruk keadaan rumah tu, memang orang susah sangat. Lalu dia terjumpa seorang makcik duduk di rumah yang sangat teruk tu. Lalu wartawan ni tanya,
kamu puasa? Makcik tu kata, ya puasa. Wartawan tu tanya, kenapa kamu puasa? Makcik tu dengan wajah yang sangat riang, aku berpuasa untuk aku merasakan bagaimana keadaan orang miskin tak boleh makan. Jawapan itu, kata Laura ni, yang menjadi turning point, yang menjadi dalam hati dia, what is this? Agama apa ni? Aku rasa tertarik. Ini yang sangat hebat. Dia tu miskin dah. Jawapan dia, sebab aku nak merasa keadaan orang miskin yang tak dapat makan. Lalu orang kata, inilah tanda, inilah sebenarnya orang yang syukur dengan apa yang dia ada. Dan inilah maksud alhamdulillah. Segala puji, puja hanya milik Allah. Kita pun bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi Allah ajak manusia melihat segala nikmat, kenderaan, makan, minum, susu, apa semua tadi, supaya afala yashkurun. Tidakkah mereka bersyukur setelah mereka memerhati? Masalahnya, wattakhadhu min dunillahi alihah. Masalahnya, mereka telah mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka ambil Tuhan-Tuhan yang lain, la'allahum yunsarun. Dengan harapan mereka akan dapat pertolongan dengan Tuhan-Tuhan lain. Tuhan-Tuhan berhala yang mereka sembah ni dapat tolong mereka. Kata Syahid Syed Qutb sebut dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, orang-orang dulu mengambil Tuhan lain, mengambil berhala sebagai Tuhan. Mereka pun sembah patung-patung ni dengan harapan patung boleh tolong mereka. Kata Syed Qutb, pada zaman moden ini masih ada manusia yang mengambil Tuhan yang lain dengan makna sembah patung, tetapi ramai juga manusia yang mengambil Tuhan-Tuhan yang lain, mengambil sembahan-sembahan yang lain. Mereka mengambil sistem-sistem yang lain. Mereka mengenepikan sistem Islam. Mereka menafikan apa-apa yang Allah Ta'ala ajar. Hak yang layak beri pada Allah untuk buat undang-undang kehidupan, undang-undang jenayah, undang-undang sosial, mereka beri kepada selain pada Allah. La'allahum yunsarun. Dengan harapan bila ambil yang sembahan yang lain, bukan betul, ini akan tolong mereka. Mereka rasa begitu. Saya tahu tu sebut. Sebab bila kata syirik ni, ambil Tuhan yang lain ni, syirik bukan maknanya sembah patung je. Apa maksud syirik? Menyekutukan. Apa maksud menyekutukan? Menduakan. Menduakan. Ada dah bini seorang kat rumah, tapi sayang kat orang lain kat ofis. Itu dari segi bahasa. Sepatutnya sayang yang ni seorang, dia begitu sayang juga yang lain. Itu maknanya menduakan dari segi bahasa, menyengutukan. Sepatutnya sayang itu sepenuhnya bagi kat isteri kat rumah lah. Jangan ada bagilah kat awet-awet kat tempat lain tu. Kan? Jadi ini maksud menyengutukan dari segi bahasa. Senang faham lah. Kan? Senang faham. Sebab orang sini semua ada isteri, jadi senang faham. Ke ada tak ada isteri ni? Ada? Belajar duduk depan sekali dah. Jadi senang faham. Jadi itu makna menyengutukan, menduakan. Kita beri hak, sepatutnya beri hak kasih sayang pada seorang ni, tapi bagi-bagi lah. Ini maksud syirik, menyengutukan dari segi bahasa. Hak yang hanya layak bagi Allah. Kita nak minta rezeki, yang memberi rezeki patutnya itu hak Allah. Tiba-tiba kita letak juga hak yang memberi rezeki majikan. Kalau kita rasa macam kalau tak ada orang ni tak hidup lagi, itu bahaya. Kita letak yang memberi rezeki ni menteri. Bahaya. Kalau tak ada menteri ni tak hidup kita, bahaya. Kita letak yang memberi rezeki ni parti ni. Kalau tak ada parti ni tak hiduplah kita. Kalau tak ada parti ni tak boleh nak makan ubi kayu gitu. Ya, tak boleh. Hanya milik Allah memberi rezeki. Yang menyembuh penyakit itu hak Allah. Bukan ubat, bukan doktor. Ada ustaz nak pergi berubat, nak makan ubat, nak cari doktor, tak boleh. Boleh. Memang Allah suruh cari doktor, Allah suruh kita berubat. Tapi kita iktikad yang menyembuh adalah, yang memberi sakit adalah Allah, yang beri sembuh adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Itu hak yang layak bagi Allah. Syirik, kita memberi hak yang layak bagi Allah, kita beri selain pada Allah.
Allah Ta'ala kata orang curi, kena potong tangan. Tiba-tiba kita kata, yang ni betul juga, tak payah potong. Seolah-olah kita beri hak memutus hukum jenayah yang hanya layak bagi Allah dalam kes curi, kita beri kepada selain pada Allah. Takut-takut masuk dalam curi, masuk dalam curi, kita beri hak lain. Tu yang motosikal banyak hilang. Motosikal hilang, sport ring hilang, kipas masjid hilang tak tu? Tak ada settle. Siang perempuan panas. Ya, dia orang curi kat kipas masjid. Ya. Kereta belakang pun ada kena pecah juga. Allah. Datang semai jemaah, datang dengan kuliah, ada juga yang buat kerja gitu. Nak selesai macam mana? Potong tangan orang curi tu. Bukan saya kata, Allah suruh. Tapi kalau bercakap potong tangan orang curi, nanti orang kata, oh, ustaz ni politiknya. Ini Allah Ta'ala kata, tuan-tuan kita nak hidup tak tenang. Barang tu hilang, ni hilang, itu hilang, ini hilang. Anak pun kadang-kadang hilang. Ini apabila kuasa yang hanya milik Allah, Allah kata begini, kita buat begini. Seolah-olah yang Allah kata ni tak betul. Ini kita bimbang termasuk di dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau ada mulut-mulut yang gatal cakap ini tak sesuai, ini untuk orang Arab, ini untuk zaman dulu saja, zaman sekarang tak sesuai. Takut kita jatuh kepada murtad. Jangan bercakap, jangan main-main dalam hukum agama Allah ini. Mereka tak bersyukur. Wattakhadhu min dunillah, mereka ambil Tuhan lain dengan harapan dapat mendapat pertolongan. Menang ambil Tuhan-Tuhan lain. Sebenarnya la yastati'una nasrahu. Tuhan-Tuhan lain tu tak mampu pun nak tolong mereka. Yang berlakunya apa? Wahum lahum jundum muhdarun. Mereka tu menjadi tentera yang jaga Tuhan tu sendiri. Ini kita kata, dia menjaga Tuhan, dia sembah, dia jaga. Ini ya, saya pernah sebut dah dulu. Ada sahabat saya India masuk Islam. Sebab dia masuk Islam tu, ada satu hari raya dia pergi berarak dekat Batu Keh tu. Dia berarak ramai-ramai, dia sekali dia pikul patung. Dia pikul, lalu Tuhan yang dia pikul tu nak jatuh. Bila nak jatuh, dia telah menyelamatkan Tuhan. Lalu sebab itulah dia mari memikir, kita duk sembah, dia nak jatuh, kita tolong dia. Allah Ta'ala beri hidayah dengan cara tu. Ni maksud dia, wahum lahum jundum muhdarun. Mereka ambil Tuhan lain, mereka harap Tuhan tu tolong dia, tapi sebenarnya mereka yang jaga Tuhan. Wahum lahum jundum muhdarun. Mereka ambil pemimpin ke manusia ke duit ke sebagai Tuhan, sebenarnya mereka yang jadi tentera yang menjaga orang-orang yang mereka takut, yang mereka sembah. Ini golongan yang tak beriman. Fala yahzunka qawluhum wa la Muhammad. Jangan sedih. Jangan kamu sedih dengan ucapan orang-orang yang engkar ini. Orang-orang yang menentang Islam, kamu jangan sedih. Kamu jangan rasa sedih. Ucapan-ucapan mereka memang kadang-kadang kita ni nak ajak orang kepada Islam, kita nak hidupkan masjid, nak hidupkan surau, nak ajak orang beramal dengan ajaran Rasulullah. Orang kata itu ini, orang kata begitu, orang beli, orang kata begini. Fala yahzunka qawluhum, jangan kamu sedih. Ada tak? Kita nak datang masjid, kita ajak jiran kita datang masjid, orang hutuk, orang beli. Kita ajak orang beramal pada Islam, kita ajak saudara mara kita tutup aurat. Jomlah tutup aurat. Apabila nak bungkus aurat ni, jangan duk bungkus aurat, tutup aurat. Nabi tak suruh bungkus aurat, Nabi suruh tutup aurat. Tiba-tiba dikutuk, diperli orang fitnah dan sebagainya. Fala yahzunka qawluhum, jangan kamu sedih dengan ucapan orang-orang yang menentang Islam. Memang dia cakap, memang kerja dia macam tu. Dia akan tuduh Islam, dia akan kutuk, dia akan fitnah. Fala yahzunka qawluhum, jangan sedih. Perkara jangan sedih ini juga adalah satu motivasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Kita baru sambut ma'al hijrah kan. Kita dengar tiap-tiap tahun kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam gua ketika nak hijrah. Rasulullah dalam gua dengan Sayyidina Abu Bakar. Masa tu Rasulullah duduk tidur atas riba Sayyidina Abu Bakar. Kan? Rasulullah tidur atas riba Sayyidina Abu Bakar.
Apa status Abu Bakar dengan Rasulullah masa itu? Pak Mertua. Maknanya Rasulullah tidur atas ridha Pak Mertua. Imam biasa tidur atas ridha Pak Mertua. Buatlah itu sunnah Nabi masa hijrah tu kan. Balik ni. Pak Mertua kata apa hal tidur atas ridha aku ni, nak rujuk aku ke nak kahwin seorang lagi. Sunnah. Itulah kemesraan, itulah kasih sayang Rasulullah dengan Abu Bakar. Sahabat merangkap bapa mertua. Masa tu ketika Rasulullah terjaga, Abu Bakar sangat panik apabila nampak tentera yang nak kejar Nabi sampai ke pintu gua. Nabi bagi satu kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi ini sehingga Abu Bakar jadi tenang, hilang rusing. Walaupun orang nak bunuh, walaupun orang kepung, dengar kata-kata ni, hilang rusing. Nabi kata apa? Dalam surah At-Taubah ayat nombor 40. Surah At-Taubah ayat nombor 40. Allah Ta'ala cerita, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu pesan, itu motivasi. Illa tansuruhu, kalau kamu tak tolong Muhammad, Allah Ta'ala dah tolong Muhammad ketika mana dia dan sahabatnya berada dalam gua. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, kata apa? La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kata-kata yang sangat-sangat. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah Ta'ala pun beri ketenangan pada Sayyidina Abu Bakar. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, Allah Ta'ala hantar tentera pula. Nabi sebut apa? La tahzan innallaha ma'ana. Kita nak hidupkan masjid, ada orang marah, ada orang potong wayar stiker, ada orang tanggalkan poster iklan program, ada orang ganggu situ sini. La tahzan innallaha ma'ana. Cuba tuan-tuan sebut sekali. Saya sebut dulu. La tahzan. Sekali lagi. La tahzan innallaha ma'ana. Sekali lagi. La tahzan. Maksudnya jangan kamu sedih. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, bersama kita. Kita ni nak hijrah, nak tegakkan Islam di Madinah. Jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Jangan sedih. Jadi kita boleh baca ni ayat ni, fala yahzunka qauluhum, jangan kamu sedih Muhammad dengan tuduhan-tuduhan kata-kata mereka itu, jangan sedih. Dan kita pada hari ini juga kita nak buat kerja-kerja Islam, nak ajak orang beramal dengan Islam, apa-apa sahaja yang berlaku, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ada orang yang sebelum ni dia nak berubah kehidupan dia daripada zaman jahiliah, zaman lara dia. Dia nak baik, nak jadi baik. Orang tak nak kawan dah, orang sabotah, orang perli. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Dekat pejabat, ada orang dibenci di pejabat sebab tak nak terima rasuah. Orang keliling duk terima rasuah, yang dia ni tak nak rasuah, dia dibenci sebab tak nak terima rasuah. Ada. La tahzan innallaha ma'ana, dia nak jujur dan kerja apa sahaja yang kita buat kerana Allah. La tahzan innallaha ma'ana, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sesungguhnya kami tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka declare. Yang mereka senyap-senyap nak ganggu Islam, yang datang ke masjid Nabi bukan nak belajar Islam tapi nak cari masalah. Dia datang ke masjid Nabi, dia dengar Nabi sampaikan Islam, tapi dia datang ke masjid dengan niat bukan nak belajar Islam, dengan niat nak cari perkara-perkara fitnah. Dia datang ke masjid nak buat keluar perkara-perkara tak elok. Ini ada macam ni. Dia datang semayang,
nak cek orang ni baca doa apa ni. Lepas tu dia nak keluar cerita, oh dia doa gini-gini, oh dia ceramah gini-gini. Dia datang bukan nak kebaikan, tetapi nak bawa kita ini yusirrun, apa yang mereka sembunyikan. Allah Ta'ala, inna na'lamu ma yusirrun, Allah Ta'ala tahu yang mereka senyap-senyap. Zaman sekarang ada tengok macam tu, yang datang masjid bukan nak belajar, tapi apa nanti nak buat keluar. Ada macam tu. Cuba angkat tangan. Tak ada yang angkat tangan. Ini maksud ayat ni. Inna na'lamu ma yusirrun. Allah Ta'ala kata kami maha mengetahui apa yang disembunyikan. Ustaz tak tahu, Tok Imam tak tahu, orang yang ada tak tahu. Nampak dia bagus je, catik buku, letak recorder di mana. Allah Ta'ala maha tahu. Tak kena sahabat-sahabat semua jangan pukul dia mana. Inna na'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Dan yang mereka jelas Allah Ta'ala tahu, yang mereka sembunyi Allah Ta'ala tahu. Tak boleh nak lari, tak boleh nak elak. Ini ayat dari surah Yasin. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu hadapan. Di hujung ni kita dah agak lewat dah. Saya nak sebut, kita sekarang ni dah di awal bulan Muharram. Bila Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, Rasulullah tengok orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Lalu Nabi pun tanya orang Yahudi, kenapa kamu puasa 10 Muharram? Lalu orang Yahudi jawab, 10 Muharram adalah tarikh Nabi Musa terselamat daripada Fir'aun yang dalam laut itu. Belah laut, Nabi Musa seberang laut, Fir'aun masuk, tenggelam. Peristiwa ni berlaku pada 10 Muharram. Sebab itulah kami orang Yahudi, kami puasa. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahnu ahaqqu bi Musa." Kalau begitu kita lebih berhak untuk puasa sunat. Lalu Nabi pun ajak para sahabat puasa sunat pada 10 Muharram. Sunat puasa 10 Muharram. Lepas tu bila puasa 10 Muharram, para sahabat bagi pandangan. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kita puasa 10 Muharram, samalah kita dengan Yahudi. Samalah pula kita dengan dia orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan puasa juga 9 Muharram. Tapi tak sempat tahun depan, Rasulullah wafat dulu. Ulama menyebut bahawa oleh kerana Rasulullah kata tahun depan aku nak puasa juga 9, jadi walaupun Rasulullah tak sempat nak puasa, para ulama kata ini adalah dalil bahawa sunat puasa 9 dan 10 Muharram. Orang kita buat bubur, buat Asyura. Buatlah nak buat bubur pun tak salah, buat bubur, buat buka puasa. Kalau kita ada program ke, anjur kalau masjid ni sepitah lalu ni, kalau masjid boleh buat majlis berbuka puasa, lagi cantik. 9 Muharram hari Jumaat kan? Kami 8. Kami 8 kan? Kita 1 Muharram hari apa? 1 Muharram hari apa? Kami hari Rabu 7. Kami 8. Jumaat 9. 9, 10. Buat majlis buka puasa ke Jumaat Sabtu tu lagi cantik. Kalau boleh lah. Yang tak puasa pun datang buka juga, tak ada masalah. Kita hidupkan sunnah tu. Puasa pada 9 dan 10 Muharram. Adik-adik kita ataupun mana-mana isteri yang tak habis lagi qada, dia bulan Ramadan baru ni, dia ada cuti semester dia tu, tak habis lagi qada, boleh qada. Pilihlah tarikh-tarikh macam ni untuk qada. 9 Zulhijjah, 9 Muharram, 10 Muharram, wallahu alam. Boleh try puasa sekali tahun ni, insya-Allah. Cubalah tanam azan untuk kita buat puasa sunat ni, insya-Allah. Wallahu alam. Untuk saya nak ada sedikit ni, saya tengok pihak masjid ada buat ni sikit sempena cuti sekolah ni,
elan ada tanpa dah ni. Buat pertandingan hafazan Al-Quran dan juga pertandingan azan. Dua kan? Pertandingan hafazan Al-Quran, pertandingan azan. Ada untuk anak-anak bawah 17 tahun, ada kategori lelaki, ada kategori perempuan, ada yang kategori 12 tahun. Ini suatu usaha yang sangat baik daripada pihak masjid supaya anak-anak kita mengisi masa lapang. Suruh dia orang masuk. Hadiah RM150. Yang menang azan, menang pertandingan Quran RM150. Bagi tahu kita mak ayah ni ada anak-anak, ada cucu, pergi masuk. Kita sebut duit tu tak apa. Hafazlah Quran, ayat-ayat tak panjang. Ayat-ayat pun tak panjang sangat. Ada kat sini ni. Ni ada ni. Surah Al-Fatihah. Tapi juga pertandingan Al-Fatihah. Oh, ni yang wajib. Ada surah-surah pilihan. Ada surah-surah taklah panjang sangat. Jadi juga pertandingan azan. Kita galakkan mereka. Ada yang johan setiap kategori, ada pemenang RM150, RM120. Dah ada satu hati lagi. Ini yang mana-mana ada anak cucu bakat-bakat masuk. Borang ambil kat mana ni? Borang ambil kat mana? Ada di masjid ada macam ni. Jumpa SU masjid ataupun JK masjid dengan Cairo kat luar sana pun ada elan. Kita bakat-bakat lah sebagai. Dan pertandingannya akan dibuat pada 2 Disember. Masih ada masa 2 minggu bagi anak-anak yang nak masuk. Bagai galakkan pada mereka. Saya rasa sekadar itu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.